Pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan kedua nikmat ini adalah nikmat yang paling besar di antara seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Dan semoga kedua nikmat ini kita guna sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana hari ini juga merupakan 1 Muharram, 1 bulan 1 22 Hijriah. Kena 1 bulan 1, makna 1 bulan Muharram 1442 Hijriah. Ini masuk dah tahun baru hari ini, alhamdulillah. Kena kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ini tahun yang lebih baik daripada tahun yang sudah. Dan semoga tahun baru ini insya-Allah sama-sama kita meningkatkan iman, kita meningkatkan ilmu, amalan, dan juga kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa juga semoga tahun ini tahun yang kita mulakan segala-galanya kerana Allah Subhanahu wa taala, dan tahun yang semoga tidak kita digoda ataupun diganggu dengan godaan-godaan syaitan yang direjam, dan semoga kita dapat melawan godaan itu dan juga konco-konconya sehinggalah kita beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Itulah ibadallah minal mukhlasin, min ibadika mukhlasin, yakni kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang mukhlas, iaitulah orang-orang yang dipilih Allah di dalam rangka ibadah apapun, dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah doa yang kita doa pada semalam selepas maghrib, doa pada awal tahun, kena doa akhir tahun dan doa pada awal tahun. Jadi kita minta supaya Allah Taala melindungi kita daripada godaan syaitan, konco-konconya, dan juga pemimpin-pemimpinnya, dan siapa-siapa pun yang terlibat dengan syaitan ataupun iblis dalam rangka menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, 1442 Hijriah, bermulalah episod baru di dalam kehidupan kita. Kena tepat 100 tahun Khilafah Osmaniyah jatuh ataupun Khilafah Osmaniyah runtuh. Kena tahun 1342 Hijriah adalah tahun kejatuhan khilafah. Mana setelah itu tak ada khilafah dah. Jadi tepat tahun ini 1442 Hijriah adalah tepat 100 tahun Khilafah Osmaniyah. Khilafah itu di kita katakan sebagai tidak ada di dekat dunia ini, dan kemungkinan selepas 100 tahun kemungkinan besar khilafah ataupun khulafa, pemimpin-pemimpin Islam akan kembali semula. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda bahawasanya setiap 100 tahun ada pembaharuan. Setiap 100 tahun. Sekarang pun kita dah mengalami pembaharuan itu, antaranya normal baharu yang kita lakukan selama beberapa bulan kerana PKP dan juga COVID-19 ini. Banyak normal baharu kan kita buat, masya-Allah. Dan kita kena biasakan diri dengannya, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, perubahan itu mesti ada. Perubahan mesti ada. Daripada dahulu sampai dah sekarang mesti ada perubahan. Kita nak perubahan dan pembaruan itu biarlah membawa keuntungan kepada agama kita, iaitulah agama Islam. Subhanallah. 1442 Hijriah adalah tahun yang cukup 100 tahun kita tidak dipimpin dengan khilafah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ikut tahun Masih 1924. Antara pembaharuan yang hebat yang perlu kita ketahui, iaitulah di Turki tempoh hari yang sudah berubah, antaranya muzium berubah menjadi masjid. Masjid nama apa? Hagia Sophia. Hagia Sophia. Masya Allah, itu antara masjid yang sudah pun berubah. Tak khatib pegang pedang di dalam membaca khutbah. Allahu Akbar. Jadi kita juga, Masya Allah tuan-tuan, kalau berani peganglah pedang. Pedang-pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakannya disimpan di muzium Turki.
Kebanyakannya di Turki. Masya Allah, tabarakallah. Di tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berazam sekali lagi tahun ini kita berubah, dan tahun ini kita menambahkan lagi koleksi iman, ilmu, amalan dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Apabila kita bertakwa kepada Allah, semua perkara akan jadi mudah, semua perkara akan jadi senang, semua perkara akan jadi barokah, akan jadi berkat, dan semua perkara insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Dan semua perkara, setiap perkara yang kita buat, Allah akan kurniakan kepada kita pahala yang besar, dan akan membasmi segala kejahatan dan keburukan yang kita lakukan. Mana dia menjadi kifarah. Dan segala apa yang kita buat, Allah akan ajar kita. Di dalam surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kelebihan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama iaitulah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara. Siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Masalah apa? Semoga masalah COVID-19 ini jumpa jalan keluar apabila kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna takwa, kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan bagi rezeki jalan yang tak diduga. Dapat rezeki itu tak sangka rezeki itu mari, Masya Allah. Rezeki itu datang, rezeki itu berkat pula, Masya Allah. Ini bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan semua urusannya itu senang, mudah, senang. Masya Allah, untung orang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya akan jadi senang. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Yusra ni makna senang, mudah. Bukan Ustaz Yusra. Yusra maknanya senang. Begitu maksud dia, Masya Allah ya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kejahatan, segala kesalahan akan disbasmi dengan ketakwaan itu. Maknanya Allah akan tukarkan keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan. Wa yu'zim lahu ajrah, dan Allah akan kurniakan kepadanya pahala yang besar. Allah besar macam mana? Wallahu ta'ala wa'ala. Ittaqullah wa yu'allimukumullah, dan siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar dia. Masya Allah, Allah akan bimbing dia dan didik dia, insya-Allah. Di tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, sempena 1 Muharram ataupun awal tahun baru ini, sama-sama kita menuju ke arah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat-ayat tadi itu boleh cari dalam surah At-Talaq ayat 2, 3, 4 dan juga 5. InsyaAllah kita akan jumpa ayat dia, insyaAllah. Dan 248 dalam surah Al-Baqarah, iaitulah satu surah yang panjang ayatnya, ayat tentang hutang, tapi ujung-ujungnya itu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, setiap 100 tahun mesti ada perubahan. Perubahan yang kita nak adalah perubahan yang menguntungkan Islam, bukan yang merugikan. Satu dunia kita nampak perubahan itu. Semoga perubahan-perubahan ini insya-Allah semua menuju ke arah Islam, ke arah agama Islam, ke arah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke arah manusia yang cemerlang dunia dan juga negeri akhirat. Yang itulah yang kita nak insya-Allah billahi subhanahu wa taala. Mangkana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Sesiapa yang berniat kerana Allah, setiap amalan bergantung pada niat. Maka siapa yang berniat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul. Jadi perubahan kita, hijrah itu maknanya perubahan
biarlah kita berhijrah kerana Allah dan kerana Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang kita nak, insya-Allah ya. Jadi Nabi SAW ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang sambut Nabi SAW dan para sahabat adalah golongan-golongan Ansar. Ansar ni maknanya penolong. Okey nah, Ansar dipanggil Ansar, orang-orang yang menolong agama Islam, yang menolong Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. So kita pun kena jadi macam tu jugalah. Tahun ni insya-Allah tahun yang kita nak menolong agama kita, masya-Allah gitu ya. In tansurullah yansurukum, kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Kena tolong agama Allah, Allah tolong kita. Macam mana nak tolong agama Allah? Iaitulah kita menolong untuk menaikkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kena begitu, masya-Allah. Kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah tolong kita. Wa isabbits aqdamakum, dan Allah akan tetap istiqamah pendirian kita, tetap di dalam agama ini insya-Allah, tak berubah. Kena okey, jadi tahun-tahun orang berubah, tapi apabila kita tetap dalam agama Allah, iman kita tak akan berubah. Okey, tetap begitu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah kami di dalam agama dan taat padamu. Begitu. Dan tak berubah Ustaz, tak berubah. Walaupun tahun berubah, bulan berubah, hari berubah, masa berubah, zaman berubah, dia tetap tidak berubah. Tetap mengatakan Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, Islam adalah agamanya. Masya-Allah. Itu dah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1442 inilah okey yang ramai orang tunggu, masya-Allah, kerana dia bertepatan 100 tahun khilafah itu. Adapun tahun Masihi 1924. Jadi tengoklah apa perubahan nanti yang berlaku selepas ini, kita tak tahu. Kena? Kita pun tak tahu apa yang berlaku, hanya dalam rangka takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita nak, kalau boleh, perubahan yang pertama iaitu COVID-19 segera tenggelam. Hilang langsung kalau boleh dekat dunia ini. Kena? Tetapi dengan dengar ceritanya makin merebak dan makin naik pula ya. Dengan tambahan sifat gangga kan. Sifat gangga, sifat gugu, apa benda ya kan. Dengan tawar macam-macam ada yang baru tuan-tuan. Jadi insya-Allah semoga Allah taala melindungi kita daripada penyakit tersebut. Yang pertama iaitulah ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu yang kita pegang ya. Ihfazillah yahfazka tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kena dalam hadis lain disebut ihfazillah tajidhu amamak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni, apabila dia bagi nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, katanya, wahai anak, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kepada kamu sesuatu ayat. Apa dia? Jaga Allah, Allah jaga kamu. Macam mana nak jaga Allah? Sedangkan Allah yang pelihara dan menjaga kita semua, iaitulah kita menjaga hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah suruh kita buat, apa Allah larang kita tinggal. Itu cara menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hukum hakam Allah, yang wajib buat, yang haram ditinggal. Begitu ya. Apabila kita buat begitu, insya-Allah Allah taala akan sentiasa berada di hadapan kita. Kena sentiasa menolong, sentiasa menjaga, sentiasa memelihara kita semua, insya-Allah biidznillah taala. Dan Allah taala akan jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang kronik itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Quran Allah taala sebut juga, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, dan bukan diri kamu saja yang kena jaga, jaga juga ahli keluarga kamu. Masya-Allah. Nak jaga daripada mana? Daripada api neraka Allah taala. Hari ini ramai orang jaga diri kan daripada penyakit. Penyakit apa? COVID-19. Pakailah mask muka, pelitup muka, semua pakai sebab nak jaga diri. Tapi tak jaga diri daripada api neraka, tak jaga diri daripada azab Allah. Ramai pakai mask tapi buka aurat. Kena ramai juga pakai mask tapi tak solat. Masya-Allah. Jadi jauh juga tu dengan jaga untuk dunia tapi tak jaga untuk akhirat. Di dalam Islam, di dalam Quran, Allah suruh kita jaga diri kita, bukan diri kita saja, tapi seluruh ahli keluarga kita
daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tuan-tuannya, di dalam rangka kita mentaati pemerintahan dan begitu juga kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang amat pentingnya. Jadi bukan kita jaga kita saja, tapi kita jaga semua umat Nabi dan kita jaga juga agama ini insya-Allah binillah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepenuh tahun baru, okey, Ma'al Hijrah ini bersama kita berubah. Okey, kita nak sentuh sedikit saja berkenaan tentang ayat suci Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang pembukaan ini. Okay, contohnya dalam Quran ada surah-surah yang maknanya buka, buka ataupun kita panggil sebagai Al-Fatihah, surah Al-Fat, surah An-Nasr. Okay, maka itu semua dengan erti kata ataupun dengan makna buka, pembukaan. Okay, semoga pembukaan tahun baru ini dapat membuka lembaran baru kita, okey, di dalam rangka mentaati Allah, okey, bertambah ilmu, beramal dengan banyak insya-Allah, dan juga kita menjadi hamba yang sentiasa beramal dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ya. Jadi mungkin sudah ada yang berazam nak puasa kan. Nak puasa hari nanti tu hari Tasu'a, okey, hari Ashura. Okey, mungkin ada hari ini yang sudah puasa 1 Muharram, masya-Allah. Okey, mungkin sudah dia beramal dengannya, masya-Allah. Jadi orang-orang yang semangat untuk menghidupkan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buka lembaran baru tahun ini tuan-tuan, biar kita buka dengan zikir, kita buka dengan bacaan Quran, kita buka dengan solat berjemaah dan juga kuliah-kuliah ilmu, maka itu adalah lembaran yang cantik untuk kita mulakan tahun ini. Okey, di dalam kitab Hikam sentiasa disebut, okey, min alamatin najah fin nihaya ar-ruju ila Allah fil bidayah. Okey, di antara kejayaan seseorang di akhirnya nanti adalah apabila pada permulaan dia sudah melakukan apa saja kerana Allah. Permulaan hidup, permulaan tahun, permulaan bulan, permulaan hari, okey, dia sudah mulakan segala-galanya kerana Allah. Cantik macam tu kan. Mula-mula bangkit ingat Allah. Okey, mula-mula tahun baru puji Allah Taala. Itu yang Nabi SAW ajar kita, suruh puji Allah. Bangkit tidur contoh, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai makan contoh, okey, kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Nak berucap, nak bercakap dengan orang pun, contoh dalam berpidato, berkhutbah pun puji Allah juga. Ini semuanya lah puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, min alamatin najah fi nihaya rujuk ila Allah fil bidayah. Permulaan, okey, yang baik apabila kita melakukan apa saja kerana Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita buat begitu sampai akhir, sampai penghujung nanti insya-Allah kita akan sentiasa ingat bahawasanya kita sudah mulakan tahun ini dengan kebaikan, dengan niat kerana Allah, maka sampai hujung-hujung nanti pun kita akan buat juga kerana Allah Taala. Harap-harap begitulah ya, tidak ada perubahan. Okey, kita nak istiqamah macam tu insya-Allah. Okay, biar Allah Ta'ala sentiasa berikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan sentiasa beri peringat pada kita bahwasanya apa saja kita buat adalah untuk mencari redha Allah ataupun tersebut sebagai mardatillah. Tu nah. Apapun ibadat ke, muamalatnya ke, okay, munakahatnya ke, jinayat, semualah kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi musim-musim PKP, okay, ramai orang yang contoh kita sebut sebagai tijarah, orang yang berniaga. Jadi biar berniaga pun kerana Allah juga. Okay, sebab dalam Quran banyak sebut pasal berniaga. Saya sentuh hari ni pasal berniaga ya, kita insya-Allah. Dan sebuah ayat Quran cerita pasal berniaga. Dan amat elok dibaca oleh orang-orang yang berniaga juga, dipanggil sebagai bisnes lah. Jadi yang pertama ayat suci Quran, kalau kita nak berniaga tidak muflis, ada dalam Quran disebut. Kalau kita nak berniaga dalam keadaan berniaga tu tak lupa Allah, ada juga dalam Quran. Okay? Apabila kita berniaga, tiba-tiba dengar seruan mengajak kebaikan, mengajak kepada ilmu pengetahuan, mengajak kepada mendengar tazkirah, khutbah ataupun solat, maka kita kena pergi solat ataupun tinggalkan perbuatan-perbuatan perniagaan itu. Baik, saya sebutkan ayat-ayat dia.
Yang pertama, kalau kita amal dengan amalan ini, insya-Allah perniagaan kita tidak akan muflis ataupun disebut sebagai bankrupt. Begitu ya. Yang pertama iaitu surah Fatir pada ayat ke-29. Okey, saya hari-hari saya baca ya tuan-tuan ya. Surah Fatir ni saya baca. Kalau tak boleh baca keseluruhan ayat, baca satu ayat saja. Kena tengok pada ayat 29, surah ini surah ke-35 di dalam Quran sebelum surah Yasin. Tengok pada ayat 9 selepas Allah Ta'ala sebut innamal ulama, innama yakhshallah min ibadil ulama. Selepas ayat tu Allah Ta'ala kata innal ladhina yatsluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Semua sebut tijaratan lan tabur ya. Tijaratan lan tabur. Dia ada satu restoran, restoran nasi kandar namanya Lan Tabur. Tanya, tengok Lan Tabur, rupanya ayat suci Quran. Lan Tabur ni maknanya sentiasa mengalir, sentiasa berpahala dan sentiasa rezeki dia tu sentiasa ada. Dia mengharapkan rezeki tu sentiasa mengalir macam air. Hebat tuan-tuan. Siapakah mereka ini? 3 amalan mereka yang mereka buat sehingga Allah Ta'ala kata mereka melakukan satu perniagaan kepada Allah Ta'ala yang mereka mengharapkan tidak akan muflis. Masya Allah. Kerana sesungguhnya orang-orang yang sentiasa baca Quran. Tengok ya, innal ladhina yatsluna kitaballah, tilawah Quran. Jadi kalau boleh orang yang suka berniaga selalu baca Quran. Antara Quran, surah yang kena baca surah Al-Waqi'ah. Antara yang tiap malam baca, setiap hari baca Al-Waqi'ah. Nabi kata siapa baca dia tidak akan papa selama-lamanya. Kita berniaga tapi tak mau baca Al-Waqi'ah. Sayang tuan-tuan. Tu tak boleh macam tu. Dia kena baca, yakin insya-Allah rezeki Allah bagi. Okey nah? Siapa yang suka baca Quran, kata Nabi, kata Allah Ta'ala dalam ayat 29 surah Fatir, dan yang mendirikan sembahyang. Kalau berniaga tapi tak sembahyang, rugi tuan-tuan. Mungkin dia berniaga untung, tapi kerana dia tak sembahyang, rugi akhirat. Tapi kalau dia di dunia berniaga, untung berniaga, solat pun tak tinggal, 2 kali untung. Dunia untung, akhirat pun untung. Masya Allah. Siapa yang tak nak untung? Semua orang nak untung. Baik tuan-tuan. Yang ketiga, orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan sirra wa alaniyah, rahsia-rahsia ataupun secara terang-terang. Tunjuk-tunjuk ke orang. Ada orang sedekah tunjuk-tunjuk. Itu pun dalam rangka boleh mewujudkan ikhlas. Nampak macam dia tunjuk ke orang, sebenarnya dia buat itu adalah untuk ditiru, diikuti oleh orang lain. Anak murid tengok, teringin nak buat macam dilakukan oleh guru kami contoh misalnya. Bos kami buat begini, kami pun ikut sebab dia buat. Jadi itu dipanggil sebagai role model. Macam Nabi SAW, dia buat apa pun semua sahabat ikut. Nabi tunjuk kepada para sahabat, sallu kama ra'aitumuni usolli, solat kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Tengok cara Nabi SAW. Sebenarnya kata Allah Ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu yang sembahyang, yang baca Quran, yang sedekah tadi ini, sebenarnya mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah habis. Sentiasa ada. Allahu Akbar. Tak habis Ustaz? Tak habis. Allah. Yang beli nanti perniagaan ni siapa? Tengok ya. Yang beli nanti siapa dia? Nanti ada juga ayat dia tuan-tuan. Yang beli perniagaan ni siapa dia? Allah Ta'ala. Satu ayat yang kita kena baca dan akan memotivasikan pada kita insya-Allah. Yang kedua, disebut dalam Quranul Karim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ayat 37 surah An-Nur, surah ke-24 dalam Quran. Surah An-Nur, cantik nama tu. Ayat 37. Tengok ya, ayat 37. Tuan-tuan. Sebab kita masuk tahun milenium 2020 ni tuan-tuan, ramai orang yang sibuk di dalam berbisnes, berniaga. Jadi ada perkara-perkara yang kalau kita sibuk tapi kita ingat ayat Quran ni, kita tak jadi sibuk. Ataupun kalau kita sibuk yang berbaloi. Sibuk yang bernilai dipanggil, yang berkualiti. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut ayat 37, rijalun ni laki-laki lah. Masuk juga perempuan, termasuk juga kalau disebut dalam Nahu ya.
Rijalun la tulhihim tijaratun, tu tijarah. Tijarah apa tadi? Perniagaan. Okey, tijarah dipanggil ya. Laki-laki yang tidak disibukkan. Okay. Perniagaan, daripada perniagaan ataupun wala bai'un, daripada jual beli mereka itu an zikrillah, daripada ingat Allah. Maknanya berniaga juga tapi ingat Allah. Ada orang berniaga lupa Allah terus. Allah. Satu, dia ingat Allah. Okey. Yang kedua, aqamas salat, dirikan solat. Ketiga, ata'uz zakat. Mendirikan, menunaikan zakat. Jadi ketika dia mendapat keuntungan, contoh dalam rangka duit RM7,000, dia kena keluarkan 2.5. Kan? Jadi kalau berapa tu Ustaz? RM25 lah. Okey. Kalau untung lagi banyak dia kena keluar RM70,000, RM2,250 kena keluar. Contoh saja ya. Masya-Allah. Jadi ada orang berniaga tapi tak keluar zakat. Tak berkat lah tu. Kena. Jadi kalau ada yang keluarkan zakat hasil daripada keuntungan perniagaan, masya-Allah, maka rezekinya berkat. Jangan risaulah, jangan takut muflis lah, nanti Allah bantulah. Kan? Waktu sempit tu Allah ingat kita. Ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Ni Nabi SAW sebut. Okey. Kenalilah Allah di waktu kamu lapang, waktu senang, tak busy kan, waktu free macam ni, tak ada kerja, cuti pula. Jadi waktu tu kita nak belajar ingat Allah, nak kenal Allah. Okey, nak belajar makrifat tentang Allah, tentang Quran, apa yang berkaitan dengan Allah. Waktu kita sempit, Allah ingat kita. Tengok kan. Waktu kita senang, kita ingat Allah. Waktu kita susah, Allah ingat kita. Allah, hak tu paling cantik tuan-tuan ya. Macam tu kita nak insya-Allah ya. Jadi mereka itu mengharapkan, ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Kenapa mereka buat begitu? Kerana mereka takut nanti ada satu hari yang Allah ubah hati dan pemandangan kita. Ubah kita punya niat, mungkin ubah kita punya hati, dan ubah kita punya mata daripada melihat sesuatu berubah dah. Dulu melihat ini indah, itu indah, oh kerana Allah, tiba-tiba berubah. Okey, ramai orang berubah kan. Jadi kita nak biar tetap perubahan itu kerana Allah juga. Okey kan? Yang kedua ya. Yang ketiga, ayat Quran Allah Taala sebut, okey, perniagaan juga, masya-Allah ya. Tengok di dalam surah Shaf, surah ke-61 pada ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey nah? Tengok ayat 10 ayat 11 lah. Jumpalah tu surah Shaf, surah ke-61. Okey nah? Cantik tuan-tuan. Wahai orang beriman, nakkah aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Tuan-tuan, tengok tuan-tuannya. Kata tengok dekat dunia sekarang ni, ranking orang berniaga adalah bukan orang Islam. Tengok ya dah. Tengok tuan-tuan, yang paling hebat berniaga, sama ada dia online internetnya ataupun di luar, bukan orang Islam. Okey dah. Jadi ramai orang berniaga, okey, tapi kalau dia tidak Islam, dia tidak beriman pada Allah, sebenarnya mereka berniaga itu dalam rangka untuk mendapatkan azab yang pedih daripada Allah, rugi. Kalau kita nak selamat daripada azab Allah, ni satu perniagaan tuan-tuan. Kalau kita berniaga dengan perniagaan ini, kita tidak akan diazab Allah Ta'ala. Apakah perniagaannya? Tu'minuna billah, percaya yakin pada Allah. Okey. Kemudian wa rasul, percaya kepada Rasul. Sebab apa? Nabi juga berniaga. Nabi itu. Nabi SAW berniaga, ia berniaga, tapi Nabi berniaga itu dengan hemat, dengan jujur, dengan cerdik, dengan bijaksana, sehingga orang suka dengan dia. Sampai Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pun menyintai dan menyukainya, sehingga melamarnya menjadi suami. Hebat tuan-tuan. Hebatlah tara tu kan. Subhanallah. Ini kita punya Nabi SAW. Hebat. Jadi mau tak mau kena ikut cara Nabi SAW berniaga. Okey, macam mana pun ikut style dia lah. Baru dapat berkat, baru dapat rahmat. Sebab Nabi kata rijalun tijaratun siddiqin, tajirus siddiqin, orang-orang yang berniaga dalam keadaan yang benar, yang jujur, maka ma'al anbiya wal mursalin. Okey, dia akan bersama dengan para rasul, para nabi di hari akhirat. Allah bersekedudukan dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Untunglah.
Kena. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan hendaklah kamu berjihad di jalan Allah Taala bi amwalikum, dengan harta dulu tuan-tuan. Okey. Tuan, kita nak pergi haji pun kena dengan duit juga kan. Mesti dengan duit. Masya-Allah, nak tunai zakat, nak tunai nafkah, nak tunai apa benda lah sebagai wakaf, semuanya dengan wang. Masya-Allah. Dan jadi bila sebut pasal haji ni, teringat tahun ni haji berapa orang ya? Okey, orang pergi haji berapa orang? 1000 orang ya tuan-tuan. Orang Malaysia berapa? 8 orang. Indonesia dikatakan ada 2, ada kata 3 orang. Masya-Allah. 1000 orang pergi haji tahun ni. Yang lain Allah tak pilih tahun ni tuan-tuan. Tahun depan insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Taala cepatkan masa COVID-19 inilah. Moga selesai 31 Ogos sambut merdeka. Sambut juga merdeka COVID-19. 2 merdeka. Mudah-mudahan kita sambut ya. Semoga begitulah. Tapi kalau ditambah lagi PKP, tak tahu nak habaq tuan-tuan ya. Allah. Itu yang paling takut tuan-tuan ya. Itu baru 3 bulan 4 bulan kita dalam rangka PKP. Kata Nabi, kalau Dajjal nak keluar selepas 3 tahun, sebelum dia keluar 3 tahun tu, kemarau lebih dari PKP kita rasa itu. Dahsyat tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan. Masya-Allah. Bukan kemarau dengan wangnya saja, tapi kemarau dengan hujan-hujan tak turun. Allah. Hujan tak turun, jadi semua tumbuh-tumbuhan, tanaman, sayur-sayuran tak ada hasil. Jadi kalau kita nak berniaga macam mana tuan-tuan? Semua sekat. Yang luar tak boleh masuk, yang masuk dalam tu tak boleh keluar. Allah. Jadi import ekspor tak berjalan. Jadi barang-barang apa yang kita nak makan, contoh misalnya habis di tempat kita mungkin sebulan 2 bulan dah habis dah berat, contoh. Kena? Jadi selepas daripada tu tak boleh masuk, orang luar tak boleh masuk, orang dalam tak boleh keluar. Kena? Tengok beberapa tempat sekarang kan lockdown. Contoh kena Sibagangga. Di Perlis 12 masjid ditutup. Perlis tuan-tuan, kena 12 masjid. Di Kedah, di Taman Mutiara Sungai Kop sana, Masjid Taman Mutiara tutup. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kes-kes itu makin ada lagi. Rupanya masih lagi dia bermaharajalela. Semoga tak masuklah ke Padang Serai. Amin ya rabbal alamin. Hari itu tengok siapa duduk Padang Sena. Padang Sena, ingat Padang Serai. Nak tutup. Sebab apa? Sibagangga situ kan. Masya-Allah. Riau juga dengarnya. Kalau masuk sini habis tuan-tuan, kita tak boleh keluar. Masjid kita, surau kita tutup lagi. Allah. Tu kita nak sembahyang kat mana? Kat rumah lagi. Bagus kalau khusyuk sembahyang. Kalau di rumah pun nonton TV, nak buat lagu mana? Allah Akbar. Jadi tuan-tuan, itulah yang betul kata PM kita jaga kita. Tapi Allah Ta'ala kata, jaga diri kamu, dan ahli keluarga kamu. Kemudian Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Dengar macam tu motivasi ayat dia, cantik tuan-tuan. Kita jaga Allah, mana apa Allah perintah kita buat, Allah akan jaga kita, insya-Allah. Jangan risaulah tuan-tuan. Jadi itu antara perniagaannya. Berjihad dengan harta dan diri kamu. Allahu Akbar. Diri kita tuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 dalam Quran selepas surah Shaf. Tengok ya. Selepas surah Shaf dia ada sebut pasal berniaga ya. Jual pun ada situ, beli pun ada. Ayat 9, ayat 10, ayat 11 surah Jumu'ah. 9, 10, 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Bai' itu apa? Beli. Bai' itu beli tuan-tuan. Bukan hak macam KFC nama Al-Bai'. Kalau kita pergi Mekah atau Madinah tu, dia ada satu ayam nama Al-Bai'. Dekat Terengganu pun ada tuan-tuan. Jenama tu. Masya-Allah. Wahai orang beriman, apabila kamu dengar seruan azan, fas'au ila zikrillah, segera kamu ingat Allah, wazarul bai', tinggalkan jual beli. Tengok yang Allah suruh. Jadi kalau ketika itu kita berniaga, tinggal sat, berhenti sat, dan tiru Mekah Madinah. Ketika mana azan dilakukan, tutup, pergi sembahyang tuan-tuan. Pergi kat masjid. Allah, hak tu yang kita nak buat tu. Kan? Masya-Allah. Kemudian fa idza qudiyatis shalah, apabila kamu selesai solat. Bukan terus solat terus tinggal jual beli terus tinggal sampai bila-bila. Tak.
Kan? Habis solat boleh berniaga lagi, ya boleh lagi, begitu. Fa idza qudiyatis solah, maka apabila kamu selesai melaksanakan solat, okey, fa idza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, maka bertebaranlah, bergeraklah kamu di mana-mana bumi Allah Taala pun, okey, kemudian carilah kurniaan Allah. Cari kelebihan Allah, kurniaan Allah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam rangka mengingati Allah, mencari nikmat Allah tadi itu, jangan lupa Allah. Wazkurullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan. Okey, kemudian ayat terakhir itu, ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan, itu baru jumpa ayat tijarah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairu raziqin. Dua kali sebut tijarah situ. Wa idza ra'au tijaratan, satu, lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Tengok kan, dua kali disebut tijarah. Wallahu khairur raziqin. Akhir tu Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahu akbar. So kalau kita dapat rezeki, kita tahu yang bagi rezeki Allah. Begitu kan? Ada orang tengok, alhamdulillah sebab aku buat ni, buat tu, promosi tu. Bukan begitu. Jadi kita kena nampak satu, yang bagi rezeki, yang bagi aku berikan ilham, berikan petunjuk untuk buat itu, buat ini, semua daripada Allah. Cantik, terjaga akidah dan. Okey, dan apabila engkau melihat wahai Muhammad, wa idza ra'au tijaratan, orang yang berniaga, aulah maning faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, mereka segera pergi ke tempat orang yang berniaga lalu meninggalkan engkau berdiri ketika membaca khutbah. Nabi tengah baca khutbah, tiba orang berniaga kat luar dan atau datang di perniagaan. Semua tadi yang dengar Nabi baca khutbah tu tinggalkan Nabi, pergi dengar, pergi nak tengok orang yang berniaga, nak beli apa ke benda ke tak tahu tuan-tuan. Kena, subhanallah. Maka Allah Ta'ala kata, wahai di sisi Allah, katakan pada mereka, wahai Muhammad, okey, permainan dan perniagaan di sisi Allah, okey, disebut situ ya, aulah wa fadu ilai wa taraka qaima kul ma indallahi khairu, di sisi Allah lebih baik daripada permainan tadi itu dan juga perniagaan. Ingat, wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahu akbar. Jangan, ini antara ayat-ayat ada sebut pasal perniagaan. Jadi tuan-tuan, kena berniaga, rajin-rajinlah baca surah Shaf, okey, surah An-Nur, surah Fatir, okey, surah Jumaat. Rajin baca ni ya, insya-Allah kita akan tahu bahawasanya kita berniaga adalah semata-mata kerana Allah, dan juga kita buat dalam perniagaan itu supaya kita boleh menunaikan zakat, contoh misalnya, dan juga dalam berniaga kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak tambah lagi, ada banyak lagi dalam Quran tuan-tuan. Di antaranya surah Al-Mulk sendiri pun ada juga, surah Al-Mulk ya. Boleh buka nanti surah Al-Mulk, dia ada sebut dia sebut ya, untuk cari rezeki di penjuru-penjuru mana pun lah di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi tuan-tuan, insya-Allah yang terakhir sekali baca surah Al-Waqiah. Okey, kalau boleh tiap malam. Nabi pesan dah macam tu. Dan ajar anak-anak kamu untuk baca Al-Waqiah ini, kerana dia tidak akan memberikan kepapaan kepada manusia. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, jangan tinggalkan Al-Waqiah ya. Insya-Allah. Yasin pun jangan tinggal juga. Ni kita dah masuk 1442 Hijriah. Okey, tahun baru insya-Allah yang sudah sampai 100 tahun kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Okey, kemungkinan akan berlaku lagi banyak perubahan-perubahan yang kita tidak tahu. Okey semoga kita minta pada Allah pembaharuan dan perubahan itu adalah yang menguntungkan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Okey cara perubahan yang paling besar, tengok kat TV tuan-tuan malam, tak sangka meletup tapi panggil mufti dan menteri agama. Okey, Dr. Zulkifli Al-Bakri hafizahullah taala masuk juga di dalam Astro meletup, tapi dia cerita pasal Muharram. Dia tak ada cerita pasal artis atau perubahan mungkin yang media nak buat. Okey, tahun 1442 Hijriah ini, insya-Allah billahi taala. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu insya-Allah. Dan rezeki kita sama pada bulan akan datang insya-Allah ya. Kita ikut SOP. Okey, masa waktu kita berhenti, gitu ya. Jangan tak ikut SOP. Okey, kita kena tutup surau kita. Biar terbuka sentiasa. Amin ya rabbal alamin ya.
Jadi insya-Allah semoga 31 Ogos ini merdekalah kita. Okey, merdeka Covid dan merdeka Malaysia kita yang ke-63. Okey, merdeka 63. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala wa alam wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ala alihi wa tarafan nahar waj'al lana hujjatan lana wa lana rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kami kebaikan pada tahun ini ya Allah, dan jauhkan kami dari keburukan, kejahatan dan juga segala penyakit yang berjangkit dan wabak dan taun dan juga segala penyakit-penyakit yang menular ya Allah, virus dan seumpamanya ya Allah. Lindungilah kami daripada kecelakaan musibah yang mendatang ya Allah. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan tahun ini ya Allah tahun yang meningkatnya iman kami, ilmu kami dan juga amalan kami ya Allah, dan juga makrifat kami kepadamu ya Allah, dan juga penambahan dalam ilmu Al-Quran dan pemahaman di dalam mengetahui ta'wil dan tafsir serta tadabburnya ya Allah. Maksudnya Engkau ya Allah, Engkau berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.